Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta Wang Seng Hao, tak banyak amat jenis tak ada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari Fungsi Majlis, Saudari Izzah, sahabat-sahabat pimpinan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Dia ada banyak lagi kosong kat dalam ni tu, yang duduk belakang berdiri tu. Saya bercakap 3 jam tu, mampu kau nak berdiri kat belakang tu? Kan? Baru je sampai, tengah nak berehat. Saya mengantuk lagi dia. Terima kasih saudara-saudari atas kehadiran dan yang menonton pada hari ini. Kita insya-Allah tinggal 4 hari je lagi nak mengundi. Dan insya-Allah saya yakin bahawa bukan saja kita di Selangor, kita ke arah untuk menang 2/3, tapi saya juga insya-Allah saya rasa kita akan menang di kursi sementara insya-Allah. Dia bukan cakap kosong kerana kita dapat angka terbaru sokongan minggu lepas. Selalunya kita dapat hari Isnin, hari ini hari Selasa, dan saya boleh sebut bahawa semasa kita mula berkempen dalam 2-3 minggu yang lepas, keadaannya jauh lebih sengit dan saya sendiri tidak menyangka bahawa dalam tempoh 2-3 minggu kita boleh lihat peralihan undi yang besar di kalangan pengundi-pengundi Melayu di seluruh kawasan. Daripada Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan. Terengganu kurang saya tak tengok sangat di Terengganu. Saya tumpukan banyak di negeri-negeri pantai barat. Dan saya boleh sebut bahawa di 3 negeri yang sebelum ini kita menangi, Kedah, bukan Kedah belum menang lagi, sekali lagi ya. Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, insya-Allah sekarang bukan lagi soal untuk menang, dia soal untuk sama ada kita akan melepasi garis kemenangan 2/3 ataupun tidak. Baik. Seperti biasa setiap kali kita mula, kita ikuti dahulu liputan kempen sebelah sana. Dan sebelum kita kempen, kita tengok kempen sebelah sana. Dan seperti yang saudara-saudari mungkin telah ketahui bahawa dalam 2-3 hari kebelakangan ini, cerita yang paling besar sekali ialah sama ada Sanusi sudah kena gam dengan parti sendiri. Sebab sebelum ini dia kata dia panglima paling besar. Siapa yang dia tak berani lawan, semua dia berani lawan. Dan saya berterima kasih kerana penyokong-penyokong Kerajaan Perpaduan, saudara-saudari tak sebiul macam penyokong-penyokong yang sekeliling Sanusi. Ini penyokong-penyokong yang menyebabkan akhirnya Sanusi perangkap diri sendiri. Sebab lagi celupa dia, lagi banyak penyokong-penyokong dia sorak, akhirnya dia jadi rasa dia lagi hebat, dia jadi lagi celupa. Jadi 2-3 hari kebelakangan ini malah saya sebenarnya di Kedah pada malam pertama yang Sanusi tak hadir. Malam pertama dia tak hadir, malam kedua dia tak hadir, malam ni dia ada ceramah ke tidak ni? Oh, korang bukan tengok pun. Kalau dia tak hadir juga malam ini, ada kemungkinan besar panglima yang dikatakan paling berani sekarang ini kita berteka-teki seluruh Malaysia. Sebab apa dia sekarang ni tak berani hadir pentas ceramah? Mula dia kata ada penyokong dia lah beritahu bahawa dia kena tangkap. Polis kemudian sahkan dia tak kena tangkap. Kemudian diumumkan sendiri bahawa atas nasihat kerana perangkap-perangkap yang akan disediakan ataupun yang musuh-musuh sedang susun, maka dia tak boleh hadir ke pentas ceramah. Saya kadang-kadang nak nasihat juga kawan-kawan dalam PAS ni. Berhati-hati bila buat cerita,
Kerana zaman sekarang, salah buat cerita polis panggil. Dalam keadaan Sanusi memang takut kalau polis panggil. Kali pertama polis panggil dia, Sanusi memang dah takut dah, pukul 2-3 pagi tak pergi. Yang terbaru bila dia kata ada perangkap-perangkap yang disediakan musuh, pihak polis saya tengok ni macam-macam jawapan yang bagi. Timbalan Ketua Polis Negara kata dia tak tahu apa-apa pasal perangkap, mungkin sebab Sanusi terperangkap dalam trafik. Saya ingat polis di Kedah kata, oleh kerana Sanusi rasa ada perangkap-perangkap yang boleh menggugat keselamatan dia, maka polis akan panggil Sanusi sekali lagi. Dahlah Sanusi takut dengan polis, sekarang Sanusi kena panggil 2 kali. Cuma saya rasa bacaan saya yang paling dekat lah, saya rasa melihat kepada peralihan pengundi Melayu yang agak besar, dan saya tak pernah tengoklah trend begini yang agak jelas. Dalam pilihan raya yang umum yang dahulu, kita agak suka nak membaca aliran pengundi Melayu. Kali ini agak jelas alirannya itu beralih. Maknanya daripada 1 minggu ke 1 minggu, undi kepada Perikatan Nasional memang jatuh. Daripada 3 minggu lepas, kemudian 2 minggu lepas, kepada minggu lepas. Dan kalau sebelum ini kita susah nak baca kerana pola itu berbeza-beza ikut negeri, sekarang ini memang agak jelas pola yang sama di seluruh negeri-negeri yang bertanding, iaitu ada peningkatan di sebelah Kerajaan Perpaduan dan ada penurunan yang jelas di sebelah Perikatan Nasional. Jadi saya ingat sebab itu perkara yang sama juga dikesan oleh Perikatan Nasional. Dan pandangan saya ialah yang paling tak berpuas hati, kerana Sanusi ni dia fikir asal dia saja, asal dia dapat klik TikTok, asal dia budak-budak dia semua ikut naik motor, dia tak peduli kesan dia kepada seluruh negara dan seluruh calon-calon Perikatan Nasional yang lain yang bertanding. Sebab dia mungkin rasa dia popular di Kedah dengan budak-budak motor dia, tetapi bila dia datang kat Selangor, dia biadab dengan Sultan Selangor. Dia pergi dekat Pulau Pinang, dia buat kacau kat Pulau Pinang. Dia pergi kat mana-mana, dia tak peduli. Apa yang dia rasa buat dia popular di Kedah sebenarnya menjauhkan lagi pengundi-pengundi di negeri-negeri lain. Sebab itu pandangan saya, yang saya tahu, bahawa atas bantahan daripada pimpinan Bersatu juga yang cukup tidak selesa sekarang, pimpinan PAS tidak ada pilihan kecuali gam dia daripada berceramah ataupun berucap dalam tempoh terakhir nak masuk pilihan raya ni. Sebab pilihannya payah untuk pimpinan PAS. Kalau dia biarkan terus Sanusi berucap dan berkelakuan seperti sebelum ini, mereka akan ambil risiko bukan saja sokongan itu makin menurun seperti yang ada sekarang, risikonya juga ialah perpecahan di antara mereka itu akan jadi makin teruk. Jadi saya harap kita ada 3-4 hari lagi. Saya harap kita terus bina momentum itu. Jangan ambil selesa, walaupun saya ingat Selangor ini insya-Allah, tapi saya juga kena ingatkan bahawa kerusi sementara adalah kerusi yang sengit. Calon. Mana calon lah? Tu calon. Kerusi sementara, kerusi sengit tau. Kan saya dok kata dah Selangor boleh menang, calon balik tidur. Kursi sementara ialah kursi yang sengit, dan kita perlukan kursi-kursi seperti sementara ini untuk kita menang. Supaya menang Selangor tidak cukup dengan menang majoriti mudah, kita nak menang Selangor dengan kita menang kemenangan 2/3 di Dewan nanti. Baik, Apa lagi yang berlaku di sebelah tingkap sana? Satu lagi yang berlaku ialah perpecahan. Yang terbaru dua hari lepas saya ingat, salah seorang daripada ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu
Doktor apa nama dia? Dr. Faiz. Dr. Faiz Naiman. Saya ingat dulu-dulu cerita kalau tengah-tengah berkempen ni ada pimpinan parti, keluar parti dan pimpinan yang senior, dia ada kesan yang cukup besar kepada jentera di bawah dan juga kepada pengundi-pengundi. Dr. Faiz yang umum keluar daripada Bersatu 2 hari yang lepas ialah poster boy kepada Bersatu. Ini ialah salah seorang pimpinan muda lewat 30-an yang ditampilkan sebagai Melayu baru yang ada dalam Bersatu ini. Profesional, kononnya tidak rasuah, kononnya tak penting diri, kononnya tidak pentingkan jawatan. Selalunya dalam 2-3 tahun yang lepas, kalau Bersatu nak buat kenyataan media ataupun nak buat komen, selalunya dia akan hantar Dr. Faiz ini buat. Giza gelak. Saya dah nampak dah ada macam sesuatu yang tak kena kerana pemilihan calon-calon di Selangor untuk Bersatu ni memang bermasalah. Kita tengok di kursi Batang Kali, dia boykot terus, bakar bendera, bakar baju dan sebagainya. Kalau pergi ke kawasan Dengkil, dalam pilihan raya umum yang lepas, Dengkil ini dimenangi oleh Bersatu. Kalau saudara-saudari yang orang sementara ni ada yang sampai ke Dengkil, dia macam pelik masuk kawasan lain, semua ada meriah mengundi bendera banyak semua. Dengkil bagi pihak Perikatan Nasional macam tak ada apa-apa, macam kosong saja. Sebabnya ialah penyandang yang sebelum ini digugurkan dan ada seorang calon payun terjun bekas pegawai tinggi kerajaan yang diletakkan di situ tanpa ambil kira bantahan jentera-jentera dan juga parti sendiri. Akhirnya bendera pun tak ada, meriah pun tak ada, dan tujuan yang saya ingat mereka letakkan seorang bekas pegawai kanan kerajaan di Dengkil dengan harapan Dengkil ni ada banyak pegawai-pegawai kerajaan yang duduk sekitar Putrajaya, letak bekas pegawai kanan kerajaan, maka mereka ingat senang dapat undi. Saya rasa yang dikejar tak dapat, yang dikandung berceceran. Jadi di Batang Kali pun macam itu, di Dengkil pun macam itu. Dan saya tengok akhirnya sebenarnya di dalam Bersatu ini ada perpecahan yang besar. Dan salah satu, kalau tengok mana-mana parti sebelum ni, kalau ada perpecahan itu, cari dia mesti berkisar kepada 1-2 watak. Dan satu watak yang utama di Selangor yang ada saja dia kat situ akan berpecah, tak lain dan tak bukan adalah Azmin Ali, saudara-saudari. Sebab itu Dr. Faiz bila dia keluar, salah satu sebab utama dia kata ialah kerana kartel-kartel yang ada dalam Bersatu sekarang ini telah menyebabkan Bersatu ini berpecah belah dan dah tak sama dengan semangat masa Bersatu mula-mula ditubuhkan dahulu. Saya gelak cakap, siapa suruh ambil Azmin Ali dulu? Azmin Ali, mana parti dia pergi, dia akan bawa kartel dia. Dan di mana dia masuk, bawa kartel dia, kartel itu akan memecah belahkan mana-mana parti yang dia masuk. Kerana Azmin ini hanya berpandukan satu benda, iaitu dia sendiri. Asalkan dia dapat jawatan, dan jawatan yang dia nak ialah Perdana Menteri. Jadi selagi dia tak dapat jawatan itu, kok mana kok kona pun dia akan masuk. Kalau dia kena pijak, dia pijak. Kalau dia nak kena pecah belahkan, dia pecah belahkan. Dan selalunya perkara itu berlaku semasa masa pilihan raya. Sebab masa itulah dia akan susun semua calon daripada kartel-kartel dia di semua tempat. Sebab itu Bersatu di Selangor sekarang kucak-kacir. Sebab bila nak letakkan calon, dia jadi pertembungan di antara calon-calon Azmin Ali dan juga calon-calon sebelah geng Bersatu yang dulu, geng-geng Hamzah Zainuddin semua ini. Akhirnya saya nampak banyak geng kartel Azmin Ali menang.
Sebab itulah yang jadi mangsa dan tercicir, termasuklah Dr. Faiz yang letak jawatan ini. Dia sebut bahawa dia nak sertai PKR, tapi tak apalah, kita masuk pilihan raya dahulu. Kita pastikan kita menang Selangor, menang Pulau Pinang, menang Negeri Sembilan. Kita ada pencapaian yang baik di Kedah, di Kelantan dan di Terengganu. InsyaAllah lepas tu, saya ingat silap-silap hari Azmin Ali pun nak masuk balik PKR. Baik. Saya silap-silap hari kan. Tapi peluang untuk Azmin diterima balik ke dalam PKR itu adalah sangat kabur, insyaAllah. Baik, apa lagi yang berlaku? Satu lagi saya tengok musim manifesto di sebelah sana. Setiap negeri, setiap mana-mana tempat ni, semua pimpinan Perikatan Nasional berlumba-lumba nak umumkan manifesto. Jadi saya tengoklah satu-satu. Mana yang saya telah ulas tu saya telah ulas. Tapi yang terbaru yang saya belum ulas lagi ialah tentang manifesto lapangan terbang di Kelantan pula. Ni apa gila orang PAS ni kerja duk mabuk dengan lapangan terbang. Sebelum ini 2-3 minggu lepas bergaduh pasal nak buat lapangan terbang antarabangsa kargo dekat Kulim. Sekarang ini di Kelantan yang terbaru ada calon Kelantan yang bertanding daripada PAS berjanji bahawa kalau PAS dan Perikatan Nasional menang di Kelantan, maka mereka akan naik taraf lapangan terbang Kelantan. Kota Baru tu dia jadi lapangan terbang antarabangsa. Korang saya peliklah semua tak gelak. Korang faham tidak ada masalah ni kalau PAS berjanji yang dia boleh naik tarafkan lapangan terbang itu jadi lapangan terbang antarabangsa. Ni cerita bus stand. Dia bukan soal semata-mata bus stand. Dia soal bidang kuasa siapa. Kita kan kerajaan persekutuan. Kita ada perlembagaan, ada kuasa-kuasa persekutuan, ada kuasa-kuasa kerajaan negeri. Lapangan terbang ni bidang kuasa siapa? Ini bidang kuasa kerajaan persekutuan. Nak buka lapangan terbang pun kerajaan persekutuan kena luluskan, kerana lapangan terbang ini akibat daripada pelaburan yang besar, semuanya dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Jadi soal nak buka lapangan terbang, nak bagi taraf, nak bagi hak pendaratan, nak bagi daripada jadi lapangan terbang serantau ke antarabangsa, itu semua adalah kuasa kerajaan persekutuan. Tapi kita tengok orang PAS ni, pimpinan PAS di Kelantan, dia punya tak malu. Sebab itu saya kata, kalau saya berkempen mati-matian dalam pilihan raya ini, dia bukan sangat soal macam Ni Amar duk kata ni, Anwar Ibrahim, pimpinan kerajaan perpaduan ni kempen betul-betul sebab tak yakin menang. Bukan sebab itu. Sebabnya ialah kita tak tahan dengan pembodohan ini. Saya tak sanggup lah tengok tiap-tiap hari, tak tahan tengok kempen ini. Kempennya membodohkan rakyat. Ada dia boleh beritahu kepada rakyat yang memang tak ada dalam bidang kuasa dia. Dia tidak ada kuasa mengikut perlembagaan. Dia tak ada wang. Malah dia memang tak reti pun nak buat macam mana. Tapi boleh dia masuk dalam pilihan raya. Dia ingat pengundi-pengundi bodoh. Sebab itu dia boleh janji kalau PAS menang, dia pandai-pandai naik taraf lapangan terbang Kota Baru jadi lapangan terbang antarabangsa. Baik Jadi sebenarnya kalau dia naik taraf sesuatu yang berkaitan dengan pengangkutan, sebenarnya datang apa yang dia boleh naik taraf yang dalam bidang kuasa dia? Stesen bas, stesen bas yang tidak melibatkan rentas negeri, itu adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi kalau betul lah Kelantan ni hebat, kalau pimpinan PAS dia betul-betul nak tolong rakyat, nak naikkan taraf
pengangkutan di Kelantan, dia dah buat lama dah saudara-saudari. Sebab stesen bas di Kelantan itu adalah stesen bas yang paling antik sekali dekat negara ini. Sampai sekarang orang duk tunjukkan. Saya ingat Nik Amar lagi lah. Nik Amar bila dia kena tekan bertalu-talu tentang prestasi kerajaan PAS dalam mentadbir Kelantan, dia pun dah tak aci lah banding dengan Selangor. Dia kata kenalah banding dengan Pahang, miskin sama miskin. Orang pun tunjuk Pahang tak ada lah kaya. Tapi stesen bas Pahang ni di Kuantan Central tu jauh lagi bagus daripada stesen bas yang ada dekat Kota Baru. Sebab stesen bas yang melibatkan pengangkutan dalam negeri, bukan rentas negeri, itu adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebab tu bila orang tanya bab lapangan terbang, dia berani janji yang bukan dalam bidang kuasa dia untuk dia naik taraf sebagai lapangan terbang antarabangsa. Sebab saya dah tahu dah. Contohnya, kalau dia minta, dia kata dia nak minta, memang dia tak ada niat nak buat dan takkan jadi pun. Cuma mudah untuk dia salahkan kerajaan persekutuan. Macam Sanusi salahkan kerajaan persekutuan. Tapi kalau bab bas ini, sampai sekarang dah 40-50 tahun masih lagi antik macam itu. Bila orang tanya kerajaan PAS Kelantan, Nik Amar jawab apa? Kan nama dia stesen bas sementara. Sementara tu macam itulah, sementara yang tetap nak buat. Tak kisahlah lama mana stesen bas sementara itu, dia tetap macam bangsal macam itulah sampai bila-bila. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya yakin berdasarkan perkembangan kempen setakat ini, peralihan sokongan undi itu membuktikan satu perkara. Perikatan Nasional boleh saja bermain dengan emosi, boleh saja mengapi-ngapikan rakyat, tetapi yang menentukan menang kalah sesuatu parti dan calon dalam pilihan raya tak pernah penyokong tegar, saudara-saudari. Yang menentukan menang kalah ialah pengundi atas pagar. Dan pengundi atas pagar sangat jarang mengundi berdasarkan sentimen ketaatan kepada parti. Dia mengundi, dia tengok apa tawaran, dia tengok hujah yang diberikan, dan dia tengok bagaimana calon-calon dan pimpinan parti meyakinkan dia bagaimana kalau mengundi sesuatu parti atau calon, itu akan membawa kebaikan kepada dia dan juga keluarga dia. Sebab itu dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas, walaupun saya nampak Perikatan Nasional cukup yakin sebelum ini yang mereka akan sapu bersih sampai dia, Azmin ni saya ingat dah tempah 2-3 baju baru nak angkat sumpah ni kot. Saya ingat sekarang ini mereka boleh merasakan bahawa keadaan itu jauh lebih sukar daripada yang mereka rasakan, kerana sekarang ini pengundi-pengundi atas pagar itu sudah tak jadi atas pagar, dan dari sehari ke sehari mula buat keputusan untuk bertukar dan akan mengundi kepada kerajaan perpaduan. Baik, Jadi akhirnya, kalau kita jadi Perikatan Nasional dalam tempoh 3-4 hari terakhir dan dalam keadaan semua dah habis modal dah di sebelah dia. Selama ini dia mempertaruhkan superstar dia, yang dia rasa seorang tokoh ini akan boleh mempengaruhi sehingga semua akan mengundi Perikatan Nasional. Sebab dia ingat anak muda semua suka kepada tokoh ini. Lepas 2-3 minggu, saya ingat diam-diam mereka percaya cakap saya, yang kamu tampilkan itu bukanlah seorang tokoh yang dapat tarik minat semua orang. Dia hanyalah badut pelawak yang hanya sesetengah anak muda saja yang suka. Jadi sebab itu sekarang dia dah tahu Sanusi ni lagi banyak dia bercakap, lagi banyak dia buat lawak, lagi banyak kemungkinannya hilang undi. So dia jam dah tinggal 3-4 hari ni. Dia nak cerita pasal perkauman semua, dia tak boleh sebab
Pergolakan yang berlaku dengan gerakan itu semua orang nampak. Dengan DAP, dengan Kerajaan Perpaduan, kamu serang habis-habisan, tapi dengan gerakan, kamu serah kursi majoriti Melayu kepada Presiden gerakan. Orang Penang semua boleh nampak. Jadi akhirnya, dalam tempoh 2-3 hari yang terakhir ini, percayalah, satu-satunya yang dia akan mainkan berulang-ulang kali saudara-saudari ialah kononnya kalau Perikatan Nasional dapat undi yang banyak, dia nak suruh semua Melayu ni semua undi dia, maka dia kata 13 Ogos maka akan ada pertukaran kerajaan. Ada orang pernah fikir tak macam mana kepala otak ada orang boleh fikir ni? Baik ya. Tapi ni saya nak cerita, otak dia ni terlalu pandai sebenarnya. Dia terlalu pandai, sebab itu orang biasa tak tercapai di akal kita. Sebab itu bila tanya kepada pimpinan Perikatan Nasional, dia kata ada banyak jalan untuk tukar kerajaan ini. Baik ya, untuk orang yang waras macam saudara-saudari yang ada yang menonton ini, kita tengok jalan perlembagaan. Jalan perlembagaannya ialah untuk menukar seorang Perdana Menteri. Ia mestilah bermakna calon yang mewakili satu gabungan itu mesti melepasi angka 112. Sekarang ini Perikatan Nasional ada 74. Kerajaan Perpaduan ada 148. Jadi untuk menukar situasi itu, maknanya selepas sahaja pilihan raya negeri hari Sabtu ini, 148 tolak 112, maknanya ada 36 orang ahli parlimen kemudian mesti beralih untuk sama ada tanda tangan SD ke ataupun tunggu dewan yang seterusnya ke, tapi mereka menyatakan secara terbuka dan secara rasmi bahawa mereka menyokong Haji Hadi ke, mereka menyokong Tan Sri Muhyiddin ke untuk jadi Perdana Menteri. Itu perkiraan dia tak? Macam mana perkara itu boleh berlaku? Atas kertas tak boleh berlaku lah. Sebab kita ada undang-undang anti lompat parti. Kalau seseorang itu dia keluar parti atau masuk parti lain, seperti yang pernah berlaku zaman Tebuk Atap dulu, secara automatik kerusi dia kosong. Tak cukup juga. Marilah 30 orang, dia kata, oh saya nak keluar daripada parti A, parti B, parti C, nak masuk parti Bersatu atau PAS. Daripada dia jadi wakil rakyat, tiba-tiba dia tak boleh. Dia tak nak jadi rakyat biasa. Dia pun tak ada kursi. Nak angka 112 daripada 74 pun tak dapat. Baik. Jadi jalan itu tak boleh berlaku. Perikatan Nasional pun tahu, rakyat Malaysia semua tahu, undang-undang anti lompat parti telah memastikan perkara itu tak boleh berlaku. Jadi itu setakat itulah akal waras kita yang logik manusia rakyat Malaysia ni. Kok mana lagi boleh buat ni? Sebab kalau itu berlaku hanya dengan sama ada sesuatu parti itu keluar en blok. Kita ada banyak parti di dalam Kerajaan Perpaduan. Ada PH, ada BN, ada GPS, ada GRS. Kemudian ada lagi parti warisan. Kita ada parti-parti lain. Setakat ini, tidak ada mana-mana parti yang kalau dia keluar jatuh kerajaan. GPS ada 23. Katakanlah Haji Hadi ni boleh berjaya meyakinkan GPS. Saya rasa tak lah. Sebab orang Sarawak ni kurang selesa dengan cara berpolitik PAS. Tapi katakanlah dia boleh buat juga. Baru 23. Baru 23. Katakanlah pula, saya tak rasa benda ini pun boleh berlaku. Sebab kami semua dalam kabinet dengan pimpinan kanan Barisan Nasional. Dan saya dah tengok macam mana kempen-kempen semua setakat ini.
jentera Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional dapat bergerak dengan baik. Katakanlah pula tiba-tiba Barisan Nasional nak keluar. Baru 30, 31. 30, baru 30. Belum cukup lagi 36. Tak cukup lagi 6. Baik ya. Dan kalau mana-mana parti termasuk Barisan Nasional nak keluar daripada kerajaan perpaduan, dia tak boleh dengan keputusan yang dibuat dekat atas itu saja. Dia ada proses dia, kena ada majlis tertinggi, kemudian mungkin kena buat perhimpunan agung khas. Dia panjang. Baik ya. Lagi penting, saya tak rasa mana-mana pimpinan yang ada dalam gabungan parti-parti dalam kerajaan perpaduan sekarang ini nak bekerjasama dengan Muhyiddin dan juga dengan Haji Andi. Apa benda yang dia tak kata? Bersatu dengan PAS. Dia tak melihat UMNO dan Barisan Nasional sebagai rakan. Dia lihat UMNO Barisan Nasional sebagai parti yang dia nak tunggang untuk sampai ke Putrajaya. Kalaupun dia boleh meyakinkan 4-5 orang, saya tahu bahawa perkiraan, dan kalau saya jadi pimpinan UMNO, saya memilih rakan saya tahu lebih mudah untuk berurusan dengan Pakatan Harapan, GPS dan JRS berbanding dengan berurusan dan cuba berada dalam satu pasukan dengan PAS yang bersatu. Kerana Pakatan Harapan, GPS, JRS, kita tak tengok untuk lanyak UMNO, berebut kursi UMNO. Sebab itu bila kita gunding kursi tak ada masalah. Berbanding dengan pengalaman UMNO dan pengalaman PKR sendiri mengundingkan kursi dengan PAS dan bersatu. Unding dengan PAS dengan bersatu, habis dia nak sapu kat dia. Dia hanya nak tunggang kita asal dia dapat kursi yang lebih. Tapi lepas pilihan raya, tujuan dia ialah supaya dia jadi pasukan yang besar, dia boleh tolak kita kat tepi. Dalam semua ni tak, walaupun atas kertas tak masuk akal, tak boleh tahu, tapi mereka masih lagi berkeyakinan duk beritahu kepada penyokong-penyokong dia bahawa bekerjalah bermati-matian, bertahanlah seminggu lagi, kerana selepas pilihan raya negeri ini maka kita akan sampai ke Putrajaya. Saudara-saudari, walaupun dia bunyi gila kepada kita, saya tak rasa kebanyakan yang hadir di ceramah dan yang menonton di luar ini, saya tak rasa saudara-saudari terfikir betapa gilanya sesetengah idea mereka. Benda itu boleh berlaku kononnya, maksudnya dengan akta lompat parti pun. Dengan UMNO Barisan Nasional, dengan GPS, dengan JRS ini tak ada tanda-tanda bermasalah akan kekal dengan kerajaan perpaduan. Mereka yakin benda itu boleh berlaku. Saudara-saudari nak tahu ada sesetengah kepala otak gila dalam Perikatan Nasional ni macam mana? Dia berharap begini. Dia menjanjikan kepada penyokong dia dan juga kepada pimpinan pertengahan dia, kononnya akan ada satu tsunami yang cukup besar yang menyebabkan mereka menang di ke-6 negeri. Termasuklah Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Dan bila mereka menang Negeri Selangor ini, termasuk juga Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan, kerana ini adalah negeri-negeri yang kaya dengan rizab wang. Kalau Selangor ni berbilion ringgit rizab dia. Jadi itu bagi motivasi. Maksudnya dengan menang ini kamu semua akan dapat tempat. Tapi yang lebih menarik bagi mereka, mereka nak beritahu bahawa bila ke-6 negeri ini kita akan menang, mereka boleh meyakinkan cukup ahli-ahli parlimen individu, baik daripada Barisan Nasional kononnya, baik daripada GPS, baik daripada JRS, baik daripada parti kecil ini. Sebab dia tahu, dia tak boleh jawab ni, macam mana kamu nak dapat 36? Kerana tidak ada satu gabungan parti pun yang cukup angka 36 untuk keluar.
GPS 23, UMNO 30. Jadi macam mana nak buat? Jadi sekarang dia duk jual kepada penyokong-penyokong dia. Bukan, kita tak perlukan gabungan ini keluar. Bila ada tsunami yang besar sampai 6 buah negeri ini kita punya, itu maksudnya orang Melayu semua telah bangkit, maka kita boleh meyakinkan lebih daripada 36 orang wakil rakyat individu, baik daripada UMNO, baik daripada GPS, daripada JAS, baik daripada PKR sendiri pun, untuk keluar dan keluar parti mereka. Kerana bila keluar parti mereka, mereka akan hilang kursi, dan itu akan memaksa pilihan raya diadakan di 36-40 kursi ini. Dan dengan arus kebangkitan Melayu itu, kita bila bertanding di 40 kursi, 36 kursi yang dikosongkan oleh calon-calon ini, maka kita akan menang dan kita sampai ke Putrajaya. Itu sebenarnya rancangan mereka, kan? Saya banyaklah dah buat rancangan, bincang, runding politik daripada awal penubuhan PH, kemudian penubuhan kerajaan perpaduan. Saya ingat akal saya ni dah panjang dah bab-bab berunding ni. Saya sendiri pun tak pernah tercapai akal. Ada kerja orang gila yang tak masuk akal. Saya nak tanya, kalau saudara-saudari ni wakil rakyat dalam UMNO ke, wakil rakyat dalam GPS ke, wakil rakyat dalam PKR, yang kamu gila nak kosongkan kursi untuk bagi laluan supaya ada pilihan raya baru besar-besaran di seluruh negara, semata-mata supaya Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri balik. Masuk akal ke tidak? Seorang mungkin, 2 orang mungkin, 40 orang kerja gila. Hampir mustahil lah ada 40 orang ahli parlimen gila daripada kerajaan perpaduan yang nak keluar parti untuk mengosongkan kursi dan memaksa pilihan raya baru besar-besaran. Tak masuk akal. Ini hanyalah mimpi di siang hari yang Muhyiddin, Haji Adi, ni geng-geng Azmin duk fikir sendiri dan juga duk beritahu ke orang. Sebab itu saya tak bimbang langsung benda itu. Biarlah. Biar dia nak khayal, biar dia nak ambil pil, ikut suka dia lah dia nak fikir apa. Masalah kita ialah begini. Bila mereka secara berterusan mengulangi perkara ini, dan bila walaun kat bawah ni dia tak fikir panjang. Dia betul-betul ingat bahawa benda ini boleh berlaku. Dia tak fikir contohnya, kalaulah betul dia boleh yakinkan 40 orang ahli parlimen daripada kerajaan perpaduan untuk mengosongkan kursi demi untuk memaksa pilihan raya, baru kita nak habis pilihan raya negeri ini, dia nak paksa lagi 1 round pilihan raya lagi ni untuk tukar kerajaan. Kalaupun lah benda tu boleh berlaku, saya tak rasa pertama rakyat Malaysia akan maafkan mereka. Kalau berani buat dan boleh buat, buatlah. Satu, saya tak rasa benda itu akan berlaku langsung. Kedua, kalaupunlah ada orang gila, 40 orang ahli parlimen yang nak mengosongkan, dan ahli parlimen ini termasuklah kalau 40 nak cukupkan angka ni, maksudnya pimpinan-pimpinan UMNO, GPS yang dalam kabinet sekarang ni, mereka bukan saja kena keluar daripada kabinet, mereka kena mengosongkan kursi tak jadi wakil rakyat. Gila ke apa? Takkan berlaku. Dan kalau dia buat juga, saya yakin rakyat Malaysia akan hukum mereka habis-habisan. Dan bukan sajalah kita akan menang lagi besar, insya-Allah itu bermakna berkuburnya Perikatan Nasional lepas itu, kalau dia boleh buat. Dia tak boleh buat dan benda tu tak boleh berlaku. Tapi bila dia dah ulang begini berkali-kali, masalah dia ialah dia ada kesan kepada negara. Yang itu yang bagi saya adalah perkara yang paling mengecewakan.
kita sekarang sedang dalam usaha untuk menyembuhkan negara. Saya rasa saudara-saudari tak perlu diterangkan dengan lebih panjang soal kedudukan fiskal kita, hutang 1.5 trilion. Saya sekarang sedang melalui proses belanjawan negara. Dia dah sampai ke peringkat saya dan saya bertanggungjawab menilai setiap satu projek-projek yang fizikal, projek-projek pembangunan ini. Nak buat jalan, jambatan, lapangan terbang, pelabuhan ke, sekolah baru ke, itu pergi ke Kementerian Ekonomi. Saya sedang melaluinya tiap-tiap hari. Kita ada ruang yang cukup sempit sebenarnya sebab wang tak banyak. Dan sebahagian sebab kenapa wang tak banyak ialah kerana separuh daripada peruntukan untuk pembangunan yang sepatutnya kita gunakan untuk pembangunan, separuh itu ialah untuk bayar hutang. Itu tak campur lagi yang 20-30 bilion yang masuk pula untuk bayar interest. Bayar hutang, yang hutang orang kata prinsipal ini masuk dalam bahagian belanja pembangunan, yang bayar interest itu masuk dalam belanja mengurus. Jadi kita memang dalam keadaan yang sempit. Tapi dalam tempoh 7-8 bulan ini, kita telah berjaya memastikan dengan wang yang terhad itu pun, banyak perkara yang sebelum ini tidak pernah disentuh oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, satu persatu kita sudah mulakan dan sudah mula hasil. Dan bagi saya yang sebagai Menteri Ekonomi, yang paling penting ialah soal gaji rakyat. Macam Izzah cakap tadi, gaji rakyat kita ialah antara yang paling rendah bila dibandingkan dengan saiz ekonomi. Dan pada tahun 2022, bandingan gaji permulaan itu sama rendah dengan 20 tahun yang lepas. Kalau kerajaan tak campur tangan untuk menaikkan gaji rakyat, maksudnya generasi yang muda ini dari setahun ke setahun mereka lebih miskin daripada ibu bapa mereka. Mereka hidup, harta dan juga keupayaan kewangan mereka lebih rendah dan lemah daripada ibu bapa mereka, dalam keadaan mereka sebenarnya lebih terpelajar dan terlatih berbanding dengan ibu bapa mereka. Jadi kalau orang tanya saya, kenapa tak dibiarkan saja kepada majikan? Selama ini kerajaan tak nak campur tangan, biar kepada majikan. Kerana kalau kita terus biar kepada majikan, perkara ini akan terus berlaku dan kita akan berada di dalam satu situasi 20-30 tahun daripada sekarang yang masyarakat kita dihimpit daripada dua-dua arah. Yang muda gaji rendah dan tidak berkemampuan untuk menabung, untuk membeli harta, untuk bina keupayaan kewangan. Dia hidup kais pagi, makan pagi, tak kisahlah pergi universiti hebat macam mana pun. Itu yang muda. Yang tua, termasuklah yang ada kat sini yang umur 30-40 ni, 20-30 tahun daripada sekarang, saudara-saudari, terutamanya yang swasta, oleh kerana gaji sekarang gajinya rendah, simpanan untuk hari tua melalui KWSP itu tidak cukup tinggi. Kalau dulu-dulu zaman mak ayah kita, walaupun dia tidak terpelajar, dia tak ada KWSP, dia tak ada pencen, tapi bila dia menyekolahkan anak-anak dia kerja semua, bila dia bersara, anak-anak yang tampung zaman tua dia, jadi tak ada isu. Akan datang nanti wang ibu bapa yang umur 30-40an sekarang ini, 50an, wang kita sebelum kita bersara, kita habiskan untuk kita hantar anak-anak kita belajar untuk masuk universiti dengan harapan mereka boleh tanggung kita. Tapi oleh kerana gaji kita rendah, gaji dia pun rendah, dia keluar, dia sendiri pun susah nak tanggung diri dia, apatah lagi diri kita. Dan bila kita bersara, caruman KWSP kita paling lama 5 ke 10 tahun saja boleh bertahan. 20-30 tahun sekarang, salah satu perkara yang saya sedang tangani di Kementerian Ekonomi ialah bagaimana mempersiapkan negara kita
untuk berhadapan dengan situasi masyarakat menua yang akan berlaku. Benda itu sudah pun mula berlaku sedikit-sedikit. Dan untuk kita keluar daripada risiko begitu, maka sebab itu kerajaan dah buat keputusan untuk campur tangan terus dalam menaikkan gaji pekerja-pekerja swasta dan awam. Sebelum ini tak pernah dibuat. Tapi untuk ini berlaku, ia bermakna ekonomi kena stabil. Ia bermakna pertumbuhan ekonomi itu kena terus naik dan berlaku pada kadar yang baik. Ia bermakna untuk ekonomi terus stabil dan pertumbuhan yang baik, kita perlu yakinkan pelabur-pelabur dalam dan luar negara bahawa keadaan politik di negara kita stabil, tak bertukar-tukar. Macam mana pelabur nak masuk, baru tengah nak masuk, semua tengok dalam 7-8 bulan yang lepas berita baik demi berita baik, tiba-tiba dia tengok Haji Hadi kata mungkin lepas ini saya Perdana Menteri. Larilah dia. Tengah cantik-cantik ekonomi tumbuh, pasaran saham dalam 4-5 minggu yang lepas antara yang paling banyak dapat pelaburan luar. Tiba-tiba Muhyiddin kata lepas ni I'm back. Orang dah ingat dah, tak lupa lagi 18 bulan masa dia jadi Perdana Menteri dulu, pelabur lari semua. Sebab itu saya kata, ini bukan soal saya langsung tak ambil pot lah. Kalau dia duk cerita nak khayalkan penyokong-penyokong dia, kononnya mereka akan bentuk kerajaan persekutuan yang baru. Benda tu tak akan jadi. Saya tahulah dia bolehlah yakinkan beberapa kerat daripada penyokong-penyokong dia supaya menjadi kerja bersungguh-sungguh ni nak bagi menang. Lepas itu bila kalah dan dia tak bentuk kerajaan, nanti kalau ramai-ramai nak masuk PKR, nanti payah juga kita. Tapi kita juga tahu bahawa benda tu pun tak ada masalah. Yang saya marah ialah demi cita-cita pribadi 2-3 kerat. Azmin Ali dengan cita-cita dia. Muhyiddin Yassin dengan cita-cita dia nak jadi Perdana Menteri balik. Sedangkan semua mereka telah diberikan peluang oleh rakyat untuk buat perubahan. Tan Sri Muhyiddin dah ada 18 bulan sebagai Perdana Menteri. Azmin Ali dah jadi Menteri Besar 4 tahun lebih. Zaman dia tu daripada rizab tinggi, turun ke bawah. Lepas dia tak jadi tu, kita kena bina balik, naik ke atas rizab. Lah ni dia nak datang balik dah, dia nak belanja balik. Dia dah ada peluang sebagai Menteri Besar. Dia juga dah ada peluang sebagai Menteri Kanan Ekonomi. Sampailah ni kita tak tahu buat apa. Saya tahu, saya sebenarnya tak sembang sangatlah cerita masa Azmin dekat Kementerian Ekonomi ke apa. Saya tahulah, saya ambil tempat itu lah. Bukan saja kita tak tahu dia buat apa dekat situ. Pegawai-pegawai pun tak tahu dia buat apa dekat situ. Sebab semua orang tak tahu dia buat apa. Dia masuk, dia tak keluar bilik dia. Tak ada orang tahu dia buat apa. Sepanjang 2 tahun dia jadi Menteri Ekonomi. Pegawai pun tak tahu, rakyat pun tak tahu. Tapi sekarang masih lagi bercita-cita untuk jadi Menteri Kanan, Perdana Menteri dan lain-lain. Dalam keadaan kita berada di landasan yang cukup baik. Sebab itu saya nak tutup begini, saudara-saudari. Saya tak rasa bimbang sangatlah minggu ini. Dalam 2-3 minggu yang awal-awal tu sebenarnya saudara-saudari perasan kalau tengok balik semua ceramah saya di semua tempat, masa itu saya tak ada mengatakan bahawa kita dah berada di depan ataupun kita dah menang. Saya tak kata. Masa itu kita mula berkempen, memang sengit. Di negeri, semua negeri kecuali negeri 9 sahaja yang kerajaan perpaduan memang berada di depan lebih awal daripada Perikatan Nasional. Tapi memang betul awal-awal di Selangor itu saya ada kebimbangan, di Pulau Pinang saya ada kebimbangan, di Kedah saya tengok dengan bimbang macam mana fenomena badut ini kita nak tangani. Kelantan, Terengganu kita dah tahu memang mereka berdepan. Tapi Alhamdulillah minggu ini dalam 3-4 hari yang akan datang, saya ingat kalau kita kekalkan dengan momentum begini, mereka akan terus berpecah,
rakyat boleh nampak dia tak ada hala tuju ekonomi, huru hara, dan insya-Allah lebih ramai pengundi-pengundi atas pagar akan buat keputusan untuk mengundi kita. Sebab itu bagi saya insya-Allah kita tidak ada masalah untuk menang di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Dan insya-Allah saya rasa Negeri Sembilan itu kita sudah pun melepasi garis menang 2/3. InsyaAllah setakat hari ini. Dalam pecutan 3-4 hari akan datang ini, kalau kena cara dan kalau kita terus tumpu kepada rakyat, jangan sangat tunjukkan semua ini mengenai kuasa dan kedudukan. InsyaAllah saya juga yakin kita juga akan melepasi garis kemenangan 2/3 di Selangor, dan insya-Allah boleh juga garis kemenangan 2/3 di Pulau Pinang. Sebab itu insya-Allah dalam tempoh 3-4 hari terakhir ini, pimpinan-pimpinan kanan kita juga akan bertumpu ke Kedah, kerana kita akan bawa tumpuan kita untuk kita gempur apa yang disebut sebagai kubu mereka, kerana kita rasa insya-Allah Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan sekarang telah selamat. Jadi dengan itu saya berharap supaya yang di bawah dan kerusi sementara masih lagi seperti saya sebut, kerusi yang mencabar. Ini kerusi yang bertukar-tukar tiap pilihan raya ni. Ini kerusi yang sangat swing ni. Tapi insya-Allah dia semakin dekat untuk kemenangan, dan sementara penting kerana dia juga adalah kursi-kursi yang melambangkan kursi majoriti Melayu di pantai barat Selangor. Dalam bahasa Inggeris, maksudnya sementara ini adalah a bellwether seat. Kalau sementara beralih, insya-Allah kursi-kursi lain juga akan beralih dan akan memenangkan calon-calon daripada PH dan BN dalam pilihan raya negeri kali ini. Jadi saya kena kerja esok dan saya dah lebih kurang 3 minggu demam tak habis-habis. Jadi saya minta izin untuk balik sedikit lebih awal. Selalunya saya habis betul-betul tepat pukul 12 tengah malam. Tapi di sementara ni saya ingat 10 minit lebih pendek pun sudah cukup untuk membakar semangat saudara-saudari yang ada, yang hadir, untuk kita pastikan beberapa perkara. Pertama adalah cukup penting supaya jentera PH dan BN di bawah itu bergerak seiringan bersama-sama dalam kempen dalam tempoh 3-4 hari yang akan datang ini. Kerana pengundi atas pagar Melayu, mereka nak lihat bahawa perpaduan, persamaan ini ialah persamaan yang dipegang oleh kepentingan negara, bukan sebagai permainan politik. Mereka boleh faham kalau pimpinan kanan di peringkat PH dan BN itu boleh membuat strategi untuk bekerjasama. Tapi mereka nak tengok sebenarnya persefahaman itu sebenarnya sampai ke bawah, barulah mereka yakin bahawa persefahaman itu betul-betul dipegang oleh kepentingan negara dan masyarakat. Jadi tumpukan supaya kerjasama jentera PH dan BN di bawah itu bekerja dengan baik. Kedua, calon dan jentera kena tumpu kepada pengundi-pengundi muda 24 tahun sampai 18 tahun dalam 3-4 hari terakhir. Kerana di seluruh 6 negeri yang kita bertanding ini, secara puratanya, Kerajaan Perpaduan telah pun melepasi sokongan Perikatan Nasional untuk semua kumpulan umur 24 tahun ke atas. 25 ke 35 kita mendahului, 36 ke 45 kita mendahului, 46 ke 55 kita mendahului, yang tua tu lagi lah. Satu-satunya kumpulan pengundi yang Perikatan Nasional masih lagi berada di depan ialah kumpulan pengundi kali pertama 18 tahun ke 24. Jadi dekati mereka, yakinkan mereka dan tunjukkan kepada mereka bahawa mengundi ini ialah untuk demi masa depan mereka. Dia bukan soal menjadi badut macam Sanusi semata-mata. Dan kalau kita boleh lakukan itu dalam tempoh 2-3 hari yang akan datang, saya doakan yang terbaik supaya
sahabat-sahabat yang bertanding di sini dan kursi-kursi sekeliling ini, bagi pihak PH dan BN, saya ucapkan selamat maju jaya. Bila saudara-saudari dah jadi wakil rakyat nanti, ingatlah bahawa seperti mana saudara-saudari boleh diangkat jadi wakil rakyat kali ini, saudara-saudari juga boleh dibawa turun di musim yang akan datang. Yang akan menentukan itu ialah keikhlasan saudara-saudari dalam berkhidmat kepada rakyat. Jadi, calon yang menang ini dia tak ubah seperti pengantin. Masa berkempen, semua orang duk sayang, semua orang duk tengok, senyum rata-rata, semua orang duk raikan. Bila dah jadi wakil rakyat, bersedialah kena maki kiri kanan. Kalau tak nak kena maki kiri kanan, belajarlah menjadi wakil rakyat yang selalu turun ke bawah, yang tak lupa daratan, yang tak berubah lepas dia jadi wakil rakyat pun, sedikit pun dia tak berubah dengan cara dia sebelum itu. Kalau itu dapat dibuat, insya-Allah saudara-saudari yang diberi tanggungjawab jadi calon dan insya-Allah akan menang ini boleh kekal lama menjadi wakil rakyat dan akan dikenang lama tanpa ada kontroversi macam Azmin Ali dengan katil-katil dia yang duk sibuk masuk daripada satu parti ke satu parti. Jadi dengan doa itu, saya harapkan yang terbaik, saya doakan yang terbaik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh balik lah kot?